Bila bercakap tentang Yaman, terbayang kota purba di padang pasir, kopi mocha dan orang mengunyah khat dengan pipi hijau. Tapi mungkin kamu tak tahu, Yaman ada Pulau Socotra. Di sana tumbuh pokok naga menakjubkan dengan getah merah. Getah ini telah digunakan berabad-abad sebagai cat, ubat dan juga varnis biola. Mahkota pokoknya seperti payung. Bentuk ini membantu mengumpulkan lembapan dari kabus yang sering muncul di sini. Penduduk tempatan memerangkap kabus ini guna dinding batu dan parit. Tujuannya untuk mengumpul setiap titisan air. Pemandangan seperti set filem fantasi planet lain. Tapi ini realiti sebenar di mana orang telah beradaptasi dengan panas dan kemarau berabad-abad. Di Gurun Hadramaut terletak kota purba Shibam. Ia dipanggil Manhattan Padang Pasir. Bayangkan, puluhan menara sempit bata lumpur setinggi 11 tingkat. Ini bukan muzium, tetapi kota sebenar yang hidup. Dindingnya disapu lumpur baru agar tahan hujan lebat yang jarang berlaku. Jalan sempit bertindak sebagai pengudaraan semula jadi. Ia mengalirkan udara sejuk dari bawah ke atas. Setiap rumah terancang baik, tingkat bawah gudang, atasnya keluarga tinggal. Bumbung tempat rehat petang sambil menikmati angin. Ironinya, menara tanah dan jerami ini bertahan berabad-abad. Jika dijaga, ia kekal lebih lama daripada beberapa generasi keluarga. Selepas tengah hari, banyak rumah Yaman ada satu tradisi unik. Lelaki berkumpul di bilik sejuk, duduk atas bantal dekat dinding dan mengunyah daun khat. Khat ialah perangsang ringan yang hidupkan perbualan dan bantu urusan perniagaan. Jisim hijau itu disimpan di pipi, jadi muka kelihatan bengkak menjelang petang. Kebiasaan ini ada harganya. Sebahagian besar bajet keluarga dan air berharga untuk pertanian habis untuk khat. Petani mencabut pokok buah dan ladang kopi untuk tanam khat kerana ia bawa lebih banyak wang. Di kawasan kering, timbul perdebatan adakah ini tradisi budaya jika ia guna banyak sumber. Tetapi ritual ini kekal kerana ia cara untuk bersosial, berunding dan jaga hubungan masyarakat. Di timur Yaman dan Pulau Socotra, bahasa-bahasa jarang dituturkan. Bahasa ini sangat berbeza dari Arab biasa. Ia ada bunyi, perkataan dan sejarah unik hanya difahami di sana. Contohnya, di daratan ia Mehri, di Socotra pula Socotri. Bagi ahli linguistik, bahasa ini adalah jendela ke masa lalu kuno rantau. Bagi penutur pula, ia ingatan keluarga dan identiti diri. Kanak-kanak mendengarnya di rumah dan pasar. Walaupun TV dan gaya hidup bandar menarik ke Arab Standard, bahasa ini kekal. Bahasa ini terkait dengan lagu, nama panggilan, kisah nenek moyang dan rasa diri, siapa saya. Perkataan mocha berasal dari pelabuhan Yaman, Mocha. Dari sana, biji kopi pernah diedarkan ke seluruh dunia. Lama dulu, pesisir Yaman menetapkan piawaian rasa kopi di Eropah. Kini, jenis kopi jarang ditanam semula di teres batu purba di pegunungan. Dalam kehidupan seharian, minuman ringkas, quiche, popular. Ia sejenis teh dari kulit biji kopi kering dengan halia. Ringan, pedas dan sesuai untuk cuaca panas. Di Yaman, kopi bukan sekadar penyegar. Ia juga sebahagian daripada layanan tetamu. Perbualan penting, cawan kecil dan rehat seketika. Selepas itu, urusan perniagaan lebih mudah diuruskan. Bandar lama sana ibarat bandar kuih halia dongeng, menara bata tinggi berhias corak putih bak icing. Setiap keluarga ada mafraj, ruang tamu cerah atas untuk pertemuan malam. Jendela kaca kecil berwarna sebarkan cahaya lembut, juga privasi. Udara bergerak semula jadi bawah ke atas, dinding tebal sejuk siang, hangat malam. Tiap tingkat berfungsi, stor bawah, keluarga atas, ruang kad puncak. Bukan sekadar untuk dilihat, ini respons bijak hadapi panas, debu, kesempitan kawasan lama. Bandar Aden terletak di tepi kawah gunung berapi purba. Teluknya seperti lembangan semula jadi, terlindung oleh batuan hitam. Atas sebab ini, British membina pelabuhan besar dan pangkalan arang batu di sini. Sebelum itu, pelaut berlindung dari ribut sejak zaman purba. Kini, geografi yang sama menjelaskan mengapa perdagangan dan pembaikan kapal rancak di sini. Jalan berliku sempit terbentang di lereng kawah. Sebuah kubu lama di pulau kecil kelihatan di atas air. Seluruh kota seolah-olah terletak di tepi lembangan semula jadi gergasi. Angin membawa debu masin di sana. Ketika senja, batuan gunung berapi hitam bertukar merah dan merah jambu. Majlis perkahwinan Yaman berlangsung beberapa hari, biasanya berasingan. Lelaki dan wanita berpisah. Kemuncak majlis adalah tarian tradisional Jambia. Pisau belati bengkok itu dipakai di pinggang. Ia dihadiahkan kepada pemuda sebagai lambang kematangan. Juga sebagai kehormatan keluarga. Bekalan elektrik sering terputus di bandar. Generator dipasang berhampiran dewan. Lampu hiasan bateri dipasang. Tetamu bawa power bank untuk telefon. Pemuzik sedia bateri tambahan untuk pembesar suara. Jurugambar bawa lampu suluh dan bateri ganti. Walaupun seluruh kawasan gelap, majlis tetap berlangsung. Orang ramai sesuaikan cara penerangan mereka. Mereka terus bersukacita. Madu sit Yaman dianggap antara yang paling berharga di dunia.
Lebah mengumpul nektar dari pokok tahan panas di lembah berbatu. Hasilnya madu pekat, harum dan rasa lembut. Ia disimpan sebagai ubat rumah. Madu ini dibeli untuk perkahwinan atau sebagai hadiah mahal. Pada tahun yang baik, ia diekspor jauh ke luar negara. Harga tingginya bukan kerana sihir. Ini kerana musim penuaiannya singkat. Juga, suka untuk sampai ke kawasan pokok seed tumbuh. Sarang lebah dicapai melalui jalan gunung berliku dan berjalan kaki. Setiap balang madu adalah hasil bangun awal. Ia juga bererti batu di bawah kaki dan angin panas di muka. Di sana dan bandar-bandar gunung Yaman, air adalah cabaran harian sebenar. Bekalan pusat sering lemah atau tiada. Penduduk memantau jadual lori tangki air. Mereka mengisi tangki di bumbung rumah. Rumah dan masjid tada air hujan jarang guna longkang. Jiran-jiran maklum disembang jika air mengalir. Mereka tawar pinjam hos. Membasuh baju dibuat petang yang sejuk. Mandi pula cepat-cepat. Basuh pinggan dengan paip ditutup. Seluruh kawasan hidup ikut jadual bekalan air. Seperti tinggal di satu komuniti besar. Air mengalir jadi perayaan kecil bersama. Itulah 10 fakta tentang Yaman. Jika belajar sesuatu baharu, sila suka dan langgan. Jangan terlepas siri negara menarik seterusnya. Jumpa lagi.